Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna ilman wa imanan wa taslima. Kita teruskan pengajian kita mengenai itnab. Kali ini insya-Allah Ustaz akan bincang jenis itnab at-tawshikh. At-tawshikh. ما المراد بالتوشيخ في الإتناب؟ التوشيخ هو أن يؤتى في آخر الكلام بمثنى، أن يؤتى في آخر الكلام بمثنى مفسر بمفردين ليرى المعنى في سورتين. نحو اشتريت القلمين الأحمر والأصفر. Tawsyir ialah dibawa datang di akhir ucapan dengan kata nama musanna. Kata nama musanna tersebut dijelaskan maksudnya oleh dua kata nama mufrad selepasnya, agar maknanya nampak pada dua bentuk ataupun pada dua keadaan. Contohnya, saya beli dua pen merah dan kuning. Mana kata nama musanna di sini? Dalam al-qalamain. Al-qalamain. Dua pen. Dibawa dalam ayat itu ada kata nama musanna, dua pen. Kemudian dijelaskan dengan dua kata nama lagi. Dua kata nama itu kedua-duanya mufrad. Ahmar, asfar. Ahmar mufrad, asfar pun mufrad. Saya beli dua pen, satu merah, satu hijau. Dijelaskan dengan dua kata nama yang mufrad. Bagi menunjukkan, bagi untuk melihat, untuk menampakkan maksud pen itu dalam dua keadaan. Pertama keadaan dia merah, yang kedua keadaan dia kuning. Ini yang dinamakan tawsyir. Tawsyir. Apa dia tujuan tawsyir? Tujuannya gharadut tawsyir. Tujuannya ialah ma'rifatul ma'na fi suratain. Kita mengetahui benda yang dinyatakan itu dalam dua bentuk, dalam dua gambaran. Seperti contoh tadilah, kita mengetahui pen itu dalam dua bentuk, satu bentuk merah, satu bentuk kuning. Yakhruju fihima minal khafa ila zuhur, di mana benda tersebut sebelum dia bawa datang perkataan mufrad yang kedua, merah dan kuning itu kita tidak diketahui. Khafa, dia tersembunyi. Jadi dia keluar daripada tersembunyi, makna yang tersembunyi kepada jelas dengan adanya tawsyir. Berlaku tawsyir, maka dia daripada makna yang tersembunyi. Maksudnya dua pen, kita tak tahu pen yang macam mana, tersembunyi maknanya. Kemudian apabila dijelaskan dengan dua kata nama tersebut, dua kata nama mufrad yang datang selepasnya, maka jelas, maka zahirlah. Daripada hak tersembunyi warnanya jadi jelas warnanya. Itu dia dah. Gharak dia ma'rifatul makna fi suratain. Kita mengetahui makna yang tidak dibagi tahu itu dalam dua keadaan, dua rupa. Yakhruju fihima minal khafa ila zuhur, yang mana terbit daripadanya daripada tersembunyi kepada jelas, daripada keadaan tak tahu kepada keadaan tahu. Itu gharat tafsir. Kemudian kita tengok contoh tafsir yang terkandung dalam buku teks Ustaz bawa di sini ya. Contoh yang pertama, qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yahrumu ibnu Adam wa yashibbu minhu ithnani.
tua Ibnu Adam. Ibnu Adam ni tua, koh tua. Manusia koh tua, koh sari, koh tua. Tetapi sentiasa muda daripada Ibnu Adam itu dua benda. Yang tak pernah tua, muda selama-lamanya, sentiasa muda. Apa dia? Al-hirsu 'alal mal. Al-hirsu 'alal mal. Terlalu sayangkan harta. Wal hirsul 'alal umri. Terlalu sayangkan umur, takut mati. Sayang harta dan takut mati. Sayangkan umur ni mana takut matilah. Dua benda ni sentiasa segar bugar, sentiasa muda, tak pernah jadi tua. Tanyalah siapa-siapa pun dia sayang ke harta. Tanyalah siapa-siapa pun dia nak sama umur dia panjang. Hirsu 'alal ma, hirsu 'alal umri. Jadi ayat pertama berakhir dengan isnan ni. Ada dah tua Ibnu Adam dan muda. Sentiasa tua, manusia ni sentiasa tua, semakin tua, dan yang semakin muda, yang muda selama-lamanya ialah dua benda. Sebelum disebut al-hirsu 'alal ma tak tahu, ibham, tak tahu apa yang tak tua tu. Tidak jelas. Apabila dibawa mari hirsu 'alal ma wa hirsu 'alal umri, maka kita dapat tahulah. Benda yang tersembunyi itu jadi jelas. Gharak dianya ma'rifatu, kita dapat mengetahui sesuatu itu dalam dua surah isnan ini. Mana dua surah? Dalam dua bentuk. Yang kemudian yang tak tahu dia dijelaskan dalam dua keadaan, daripada tak tahu kepada tahu, dan tahunya dalam dua keadaan. Itu makna tausir. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isnani idza salaha salaha an-nas wa idza fasada fasada an-nas, al-umara wal ulama. Dua benda, dua jenis manusia, apabila kedua-duanya elok, maka seluruh manusia yang ada akan jadi elok. Apa kedua-duanya rosak, maka seluruh manusia akan rosak. Apakah dia dua manusia itu? Al-umara wal ulama. Pemimpin, raja-raja dan ulama. Raja-raja dan ulama. Jadi sebelum dibawa umara dan ulama ini, keadaannya mubham, tak jelas, tak tahu. Buat mari pula dua benda ini supaya jelas maksud isnan itu dalam dua keadaan. Pertama, siapakah mereka berdua itu? Umara dan ulama. Dibawa datang, umara mufrad. Dibawa datang ayat pertama mengandungi isim musanna. Kemudian ayat yang kedua isim mufrad yang menjelas, dua isim mufrad yang menjelaskan maksud musanna itu. Kalau kita tengok umara jamak tu, ulama pun jamak. Jadi walaupun ia jamak, maksudnya dua mufrad, dua benda menjelaskan maksud isnani itu. Ini dinamakan tausir. Buat mari dalam ayat, satu ayat, di akhir ayat itu ada perkataan isnan, dalam ayat itu ada perkataan isnani. Kemudian buat mari perkataan lain yang menjelaskan maksud isnan, yang maksud dua isnan itu. Ini dinamakan tausir. Tujuan dia apa? Ma'rifatul makna fi suratain. Kita mengetahui makna itu dalam dua keadaan, dua bentuk. Satu umara, satu ulama. Dalam dua bentuk lah, sebab disebut isnan itu. Kemudian lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isnani la yashba'an, talibul ilmi wa talibul mal. Dua golongan manusia yang tak pernah kenyang. Tak pernah kenyang, tak pernah jemu. Apa dia? Mereka talibul ilmi, orang yang mencari ilmu. Orang yang mencari ilmu ni tak pernah jemu mencari ilmu. Kalau dia betul-betul bersifat dengan sifat mencari ilmu, dia tak akan cemu mencari ilmu. Kalau dia tidak sifat mencari ilmu, memang belajar sebentar cemu.
belajar tak pandai, berasa tak reti, cuma tak mahu belajar. Tapi kalau penuntut ilmu yang betul-betul, semakin dia belajar, semakin nak belajar. Kau nak belajar, kau nak belajar. Bukan kau banyak belajar, kau nak belajar. Begitu. Dia takkan cuma. Begitu juga talibul ma, pencari harta. Pencari harta ni begitu juga, orang cari betul-betul cari harta. Kau banyak harta, kau nak cari harta. Kau banyak, kau nak cari. Kau banyak, kau nak cari. Dia tak pernah cuma. Siapa bagi tahu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu. Dua orang yang tak pernah kenyang. Ayat ni ibham, mubham. Tak jelas. Jadi nak jelas hak dua tu ke apa dia? Ada isi musanna di situ dah. Yashba'ani dah. Isi musanna ataupun fi'il musanna. Dua jenis isi musanna, isnani. Kedua-duanya tak pernah kenyang. Isnani tak ada tu. Siapa dia? Talibul ilmi. Ya dijelaskan pula dengan mufassar bi mufradain, dua mufrad. Mufrad yang pertama dua jumlah mufrad. Yang pertama talibul ilmi, yang kedua talibul mal. Ini contoh tausir. Contoh yang ketiga, umpamanya kita kata, awak kata kaqawli al-ilmu ilmani. Ilmu tu ada dua. Ilmu al-abdan, ilmu wa ilmu adiyan. Ilmu abdan, ilmu yang berkaitan dengan tubuh badan. Ilmu keduniaan ialah kita nak cari makan, buat rumah, buat kenderaan, buat apa saja yang tidak ada kaitan dengan akhirat. Dah kita kata ilmu untuk jaga badan tu, untuk kesenangan badan. Makan kesenangan badan, kesihatan kesenangan badan, buat rumah untuk kesenangan badan, kereta, membuat kenderaan untuk kesenangan badan. Ilmu yang ada kaitan untuk kesenangan badan atas dunia ini. Satu lagi ilmu adiyan, ilmu yang berkaitan dengan agama. Agama ni untuk kesenangan badan juga, tapi di akhirat. Ilmu adiyan selepas mati, kesenangan badan selepas mati. Ilmu abdan, ilmu berkaitan badan, ilmu untuk kesenangan badan semasa atas dunia. Jadi dikata ilmu ilmani, ilmu ada dua. Ibham, tak jelas gapo hak dua tu. Mari dua. Ada isi musanna di situ, ilmani isi musanna. Al ayat tu ada isi musanna. Isi musanna ini dijelaskan dengan dua kata nama mufrad yang selepasnya. Ilmu abdan satu, ilmu adiyan satu. Dia kena ada wa atas pula. Sudah dah. Ilmu abdan wa ilmu adiyan. Tidak tak kata ilmu abdan wa ilmu abdan, ilmu adiyan, salah gitu ya, kena masuk huruf wa atas pada yang pertama itu. Ini tausir kita buat mari isi musanna, kemudian isi musanna itu dijelaskan dengan dua kata nama yang mufrad. Ilmu abdan satu mufrad, ilmu adiyan satu mufrad. Nah, apa ayat dua begini? Supaya nampak dua kata nama yang musanna tadi tu nampak ia dalam dua surah, dalam dua bentuk, dalam dua gambar. Kalau kita tak bagi dua ini, dia akan nampak sesuai lah. Dia kata ilmu ada dua, jadi nak nampak dua dari sudut ni, dua satunya yang macam ni, satunya macam ni. Ilmu ada dua jenis, satunya ilmu kaitan dengan badan, surah. Ilmu berkaitan dengan adiyan, satu surah lagi. Ma'rifatul makna, kita dapat mengetahui makna ilmu itu fi surataini, dalam dua keadaan. Dah. Lepas tu yakhruju fihima minal khafa ila zuhur, yang keluar daripadanya, daripada tersembunyi. Kalau tak sebut, tak mari ilmu abdan, ilmu adiyan ni, ilmu ilmani, maka dianya tetap tersembunyi. Kita tak tahu apa maksud ilmu tersebut. Apabila buat mari tausir, kita nampak jelas. Pertama, kita nampak ilmu tu dalam dua keadaan. Ilmu dalam dua surah, satu ilmu abdan, satu ilmu adiyan. Yang kedua, benda hak tersembunyi. Kalau tak buat mari tu, maknanya tersembunyi tu jadi terselah. Kalau sebut setakat al-ilmu ilmani, ilmu gapo masih tersembunyi, tidak terselah. Apabila dibawa badatan pula mufassir tu, barulah terselah. Itu tujuan gharat tausir. Jadi sekali lagi Ustaz katakan tausir apa dia? Tausir dak an yu'ta fi akhiril kalam
bimusanna. Buat mari di akhir ucapan atau dalam ayat itu ada isi musanna, mufassar bi mufradain. Yang isi mufassarna itu dijelaskan dengan dua kata nama mufrad yang selepasnya. Dah. Liyural makna fi surataini, supaya makna itu kelihatan pada dua bentuk, dua keadaan. Itu yang dimaksudkan dengan tausir. Saya tak rasa tak payah mana pelajar tajuk ini dah. Dan tak rasa setakat inilah dulu untuk pertemuan kita kali ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pengajian kita berkaitan dengan jenis-jenis itnab ini pada pertemuan akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.